Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita nak bincang aktiviti 7.3 dalam buku teks awak, muka surat 120 dan juga 121. Yap, 120 hingga 121. Okey. Disebabkan kita tak sempat lagi buat eksperimen ni, kita buat dulu secara teori. InsyaAllah, in the future kita akan cuba buat eksperimen ni. Okay, now, tajuk aktiviti ni adalah mengkaji proses fermentasi yeast. Okay, now, penyataan masalah. Apakah hasil yang diperolehi melalui fermentasi yeast? So, awak ingat tau, kalaulah penyataan masalah, okay, dia mesti ada in the form of questions, apakah, dan dia mesti ada tanda soal. Okay, mesti ada MV dan juga RV. So, dekat sini dia punya MV dia, apakah hasil melalui proses fermentasi yeast. So, dekat sini, ni fermentasi yeast ni, ini ni adalah dia punya MV. Hasil yang diperolehi, ini adalah dia punya RV. So, hipotesis dia, fermentasi yeast menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan juga etanol. So, ingat, kalau hipotesis mesti ada kaitan relationship between MV, RV. So, relationship R. Okay, so dekat sini, apakah dia punya pemboleh ubah manipulasi? MV dia adalah fermentasi yeast. Yeast ni, kehadiran yeast. Kemudian menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan juga etanol. Ini kita panggil dia adalah RV, responding variable. Dan juga dia punya, ni lah maksudnya dia punya relationship. Kalau dia menjalani menjalani fermentasi, dia ada hasil tenaga, karbon dioksida dan juga etanol. Now, ini tadi dah, pemboleh ubah kita ada 3 jenis. Dimanipulasi, bergerak balas dan juga dimalakan. Okey, bahan, tengok daripada gambar rajah. Okey, kalau dalam report, gambar rajah ni mesti kita panggil dia gambar rajah berfungsi. Apakah itu gambar rajah berfungsi? Dia mesti ada label. So, biasanya daripada gambar rajah, kita dah boleh tahu dia punya pemboleh ubah. So, awak tengok dekat sini. Sini ada larutan glukosa 5% kan? Sini pun ada larutan glukosa 5% kan? So, isi padu larutan glukosa ni awak nampak dia sama banyak kan? Ini kita panggil dia adalah sebagai dia punya fixed variable. FV. Lepas tu, apakah yang dimanipulasi? Tengok, kehadiran ampaian kanji. Kalau A ada ampaian kanji, tapi kalau B tiada ampaian kanji. Kemudian dia tengok kat sini, apakah dia punya bergerak balas? Bergerak balas adalah perubahan air kapur. So, logiknya, kalau yeast ni dia akan menjalani fermentasi kan? So, air kapur ni akan jadi keruh. Ni secara teorinya. Okey, so awak dah tengok kat sini. Okey, ini adalah bahan dan radas. Prosedur. Again, prosedur ni dia mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas, fixed variable, dimalakan, langkah berjaga-jaga dan juga setup di eksperimen. Maksudnya kata kerja daripada awal hingga akhir. So, yang ini, isikan tabung didih dengan 5 ml larutan glukosa. Ini adalah fixed variable, isi padu. Peratus ni pun ini adalah fixed variable. Labelkan, ini adalah kata kerja A dan B. Masukkan 5 ml yeast, ini pun fixed variable dia, dalam tabung didih A. Tapi tabung didih B tak masukkan kan? So, ini kita masukkan dia sebagai MV dia. Ampaian yeast ni kita cuma masukkan dalam tabung didih A. Lepas tu tambah minyak parafin. Ini adalah precaution tau sebenarnya. Ini adalah langkah berjaga-jaga. Apa langkah berjaga-jaga? Maksudnya dia tak nak ada oksigen daripada atmosfera masuk. Okey, tutup kedua-dua tabung didih dengan penutup gabus yang berlubang punya tiup penghantar. Lepas tu dia celupkan setiap penghujung penghantar tu dengan air kapur, dengan tabung uji yang mengandungi air kapur. Biarkan selama 1 jam. Ini adalah fixed variable juga. Ukur dan rekod. Mesti kata rekod ni penting. Suhu awal dan juga suhu akhir. Rekod suhu awal ni fixed variable. Rekod suhu akhir menggunakan termometer. Ini adalah RV. So, dia dah buat ni kan? So, kita terus tengok dia punya keputusan. Okay, keputusan. Dah boleh agak lah kan? Of course lah yang ada ampaian tu mesti ada perubahan. So, yang tiada ni sama macam eksperimen sebelumnya.
Okey, yang kalau kawalan dia tak ada perubahan. So, B ni, tabung didih B ni sebenarnya adalah set kawalan. Okey, eksperimen kawalan. A ni tadi ada yeast kan? Yang ni ada yeast. Yang ni tak ada yeast. So, yang ada yeast ni dia jadi keruh. Kenapa keruh? Sebab ada gas karbon dioksida dan berbau alkohol. Maksudnya ada alkohol dihasilkan. Kalaulah B dia tak ada fermentasi alkohol kan? Alright. So, yang ini tiada perubahan, tiada jernih dan tiada bau alkohol. So, perbincangan. Okey, bagaimanakah cara untuk mengekalkan keadaan anaerob? Apakah yang dimaksudkan sebagai anaerob? Anaerob maksudnya tiada oksigen. Okey, semasa proses fermentasi. Okey, first step sebenarnya glukosa ni dia ada dua tau. First step glukosa tu dididihkan dulu. Okey, kenapa dididihkan? Dia nak singkirkan kalaulah ada oksigen terlarut dalam glukosa. Kedua, menambah minyak dalam campuran. So, nampak tak ni ada minyak parafin kan? Minyak parafin ni berfungsi adalah mencegah kalaulah oksigen daripada atmosfera tu melarut ke dalam campuran. So, ada dua kaedah untuk mengekalkan keadaan anaerob. Again, apakah fungsi tabung didih B? Sebagai eksperimen kawalan. Apakah tujuan untuk menyingkirkan larutan glukosa? Mendidihkan larutan glukosa untuk menyingkirkan oksigen terlarut. Okey, bagaimanakah keputusan diperolehi menunjukkan fermentasi telah berlaku? Macam mana kita tahu fermentasi berlaku? Kita dah tahu kan daripada keputusan A ni, of course lah dia dah menjalani proses fermentasi. Macam mana awak nak tahu? Awak tengok bahagian ni. Ini adalah dia punya result kan? Ini adalah keputusan. Okey, sebelum tu saya lupa. Kalau dalam keputusan dalam bentuk jadual kan, yang ini biasanya ini adalah MV. Yang this one, ini sebenarnya ini adalah RV. Okey, so macam mana kita nak tahu fermentasi telah berlaku? Kita dah tahu A ni berlakunya fermentasi. Awak tengok yang ini dekat sini. So, kita dah tahu pertama adalah suhu meningkat. Okey, respirasi aerob ni dia akan menyebabkan ada peningkatan suhu. Okey, tengok suhu meningkat. Kemudian awak tengok sini, air kapur menjadi keruh. Kemudian dekat sini awak tengok ada etanol dihasilkan. So, macam mana kita nak tahu dah berlaku? 3 ni. Perubahan suhu, air kapur jadi keruh dan juga berbau alkohol. Adakah hipotesis diterima? Ya. Salin balik hipotesis. Okey, itu sahaja.